Hai lagi yang Pakatan Harapan. Pasal menteri mana yang paling popular pun nak bergaduh ke masalahnya? Allahu Akbar. Ingat ni Afundi Akademi Fantasia ke apa? Entahlah korang ni. Tak apalah, intro lah dulu. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang kita sedia maklum, beberapa hari ini sibuklah masyarakat Malaysia dengan poll, dengan undian bagi menentukan sama ada rakyat berpuas hati ataupun tidak dengan kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini menjelang 100 hari mereka menguasai kerajaan, dan mereka juga menjalankan undian menteri mana yang bagi rakyat paling popular dan juga lebih perform. Kaji sendiri ini telah dijalankan oleh beberapa pihak termasuklah Astro Awani, Sinar Harian, The Star dan banyak lagi ke atas 36,000 orang responden. Dan bolehlah saya maklumkan dekat sini, hasil dapatan kajian tersebut mendapati bahawa rakyat rata-ratanya kurang berpuas hati dengan kerajaan yang baru ini. Ramai yang menyatakan kerajaan baru ini masih lagi tidak function, belum menjalankan tugas mereka dengan baik, tidak menepati aspirasi rakyat, dan ini terutamanya ketara di kalangan orang-orang Melayu. Tapi bukan itu saya nak bincang dekat sini tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang saya nak bincang dengan anda ketika ini ialah orang-orang Pakatan Harapan ni, mereka tak puas hati bila Anthony Loke iaitu Menteri Pengangkutan dinobatkan sebagai menteri yang paling popular dengan undian sebanyak 49% mengatasi Datuk Seri Anwar Ibrahim di tempat yang kedua dengan undian sebanyak 40%. Diorang tak puas hati macam tu. Diorang duk kata, macam mana pula Anthony Loke boleh lagi popular berbanding dengan Anwar Ibrahim? Sekadar untuk melengkapkan top 5, di tempat yang ketiga ialah Hannah Yeoh, iaitu Menteri KBS dengan undian sebanyak 39%. Yang ini bagi saya pun pelik jugalah, sebab saya nampak Hannah Yeoh ni macam tak function je sebagai Menteri KBS, tak nampak pun apa perubahan ataupun apa benda yang dibuat. Tengok-tengok dapat 23 paling popular. Tempat keempat ialah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kormeng. Serta di tempat terakhir untuk top 5 ialah Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said. Berbalik kepada Anthony Loke lebih popular berbanding Anwar. Hui, marah tau orang Pakatan Harapan. Syahabuddin Hussein siap tulis dalam dia punya blog. Dia kata macam tak logik sebenarnya Anwar itu kurang popular berbanding Anthony Loke. Sebab dia bagi hujah. Tengoklah ketika Anwar pergi ke mana-mana, ramai orang berebut-rebut nak bersalam. Ketika Anwar melawat kedai makan, ramai orang nak berselfie, nak bergambar, nak bersalam, nak menyapu dan sebagainya. Dan benda itu tak nampak pada Anthony Loke atau mana-mana menteri lain. Sepatutnya Anwar itu nombor 1 paling popular. Itu hujah dia lah kalau ikutkan. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, pertamanya saya nak tanya dulu. Anda nak jadi menteri ni sebab anda nak berkhidmat kepada rakyat ke atau anda nak jadi popular? Kalau anda nak jadi popular, tak payah jadi menteri pun tak apa. Jadi YouTuber, insya-Allah popular macam Ali Shukri. Yang keduanya, saya tertarik dengan salah satu komen dekat post Syahabuddin tersebut, iaitu dia kata, alah dulu Najib siap orang nak berselfie, bergambar, doa kerumun, tengok-tengok kalah juga dan sebagainya. Tetapi yang paling penting tuan-tuan puan-puan sekalian, di sini kita nampak satu scheme of things. Ini teori bukan fitnah, ini merupakan teori saya. Satu teori scheme of things di kalangan dalam Pakatan Harapan itu sendiri, terutamanya oleh penyokong-penyokong DAP. Anda tak rasa janggal ke? DAP yang kita tahu memang selama ini mahukan tempat-tempat yang utama, parti yang paling banyak komposisinya dalam Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional itu sendiri, tiba-tiba mereka tak nak jadi menteri-menteri yang besar, mereka hanya pegang beberapa portfolio saja. Itu pun portfolio yang boleh dikatakan tidaklah begitu kanan sangat, iaitu Menteri Pengangkutan, Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan dan juga Menteri Belia dan Sukan. Kita nampak tahu benda tu. Tapi sebenarnya kementerian-kementerian ini adalah sangat-sangat vital yang menjurus kepada rakyat. Saya tak naklah berkonspirasi apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Tetapi di sini kita nampak bahawa DAP sekarang ni mengambil pendekatan, aku buat kerja aku dan aku tak penting kalau orang nak kata aku popular ataupun tidak, sebab mereka tahu rakyat terutamanya kaum bukan Melayu pastinya akan mengundi mereka. Nampak tak kat situ? Jadi bila poll macam ini keluar, ini menunjukkan seolah-olahnya bahawa kalau you nak survive dalam kerajaan ini, you kena pastikan dapat sokongan kuat daripada DAP terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab DAP ketika ini secara asasnya memegang rakyat terutamanya orang-orang bukan Melayu. Itu teori saya lah. Dan yang lebih menariknya, Zaid Amidi langsung tak nampak dan senarai. Tapi itu memang tidak mengejutkan lah. Sebab siapa je yang suka dia pun. Orang UMNO sendiri pun ramai tak suka dia, betul tak? Tapi apa-apa pun, yang paling penting pada ketika ini, kekecohan berkenaan dengan menteri itu popular, menteri ini tidak popular sebenarnya, cuba digembar-gemburkan kerana hendak menutup hakikat bahawa dalam poll tersebut, Pakatan Harapan Barisan Nasional sebenarnya mengalami ketidakpuasan hati oleh rakyat.
Itu sahaja. Lain daripada itu, tak ada benda. Tapi sekali lagi sebelum saya berlalu, nak jadi menteri bukan sebab nak popular. Jadi menteri sebab you kena berkhidmat untuk rakyat. You kena sediakan kemudahan untuk rakyat. Bukan minta rakyat buat itu buat ini semata-mata untuk memudahkan you. Faham? Minta maaf atas segala salah silap. Minta maaf kalau terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.